Cik tahu tak kata apa tu air ketum ni walaupun tidak dicampur adalah menjadi satu kesalahan di bawah akar racun? Ya, saya tahu. Tahu memang sebelum ni pernah kena tangkap? Banyak kali dah kena. Banyak kali dah tangkap? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, kedai makan bukan sekadar menjual makanan, malah memproses dan menyimpan daun ketum. Kegiatan haram ini mampu menghasilkan 2,000 bungkus air ketum dalam sehari. Op Rintis yang dijalankan bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kota Star berjaya mematahkan kegiatan itu. Wartawan Haziq Hamid turut menyertai operasi yang dijalankan di Kampung Seberang Alor, Tebengau, Alor Star. Cik tahu tak kata apa tu air ketum ni walaupun tidak dicampur adalah menjadi satu kesalahan di bawah akar racun? Ya, saya tahu. Tahu memang sebelum ni pernah kena tangkap? Banyak kali dah kena. Banyak kali dah tangkap? Dah tahulah bahawa air ketum ni adalah kesalahan di bawah akar racun? Tahu. Kita akan menuju ke sebuah perkampungan di Kuala Kedah. Menurut maklumat ada satu rumah yang menjalankan aktiviti menjual air ketum yang telah diproses kepada penduduk sekitar dan penduduk di luar kawasan Kuala Kedah. Bermula jam 12.30 hari, sepasukan anggota diketuai ASP Muhammad Razi Abdul Rahim melaksanakan pemantauan di sebuah kedai makan yang dipercayai menjual air ketum. Ketika pemerhatian kami bersama dengan pihak polis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kota Star, kami dapati terdapat sebuah rumah kedai yang ramai pelanggan di sana, dan kita boleh kenal pasti bahawa mereka ini disyaki meneguk minuman ketum. 999 dengan kerjasama pihak polis melakukan intipan di kedai makan ini bagi mengenal pasti modus operandi kegiatan penjualan minuman ketum. Bahawa kim ini memberinya perlindungan. Di alam semula jadi, kunci untuk keselamatan bergantung pada persediaan senjata. Maksud suatu gurita juga mempunyai pertahanan yang mengejutkan. Walaupun ketam ini mempunyai hubungan simiotik berguna dengan landak laut beracun, kedua-duanya tidak mempunyai kemudahan kognitif seperti cephalopod yang bersanding dengan beberapa vertebrata lain. Cephalopod mampu Sepanjang pemerhatian 999, jualan minuman di bawah akta racun ini dilakukan secara bebas kepada sesiapa sahaja. Namun, tiada sebarang syarat dikenakan untuk membeli jika tidak berminat. Ternyata hasil intipan yang saya lakukan, satu bungkus kecil ini berharga RM2. Namun bagi bungkusan yang mempunyai campuran, mereka mencas harga sebanyak RM3 keseluruhannya. Aneh balik. Menyedari kehadiran polis, ada di kalangan pelanggan cuba melarikan diri namun gagal kerana kawasan seluas hampir 5 ekar ini telah dikepung. kesemua sokong katak keluar dari kawasan secara terletak dan berlangsung beberapa minggu. Menurut laporan, kedai makan ini dipercayai beroperasi jam 8 pagi hingga 12.30 malam dan menjadi tumpuan bagi mereka yang ketagih air ketum. Selain pelanggan, polis turut menahan 2 individu, seorang daripadanya dipercayai pemilik kedai makan ini. Penangkapan suspek ini membawa kami ke bahagian stor. Di sini terdapat beberapa tong fiber yang mengandungi lebih 1,000 bungkusan air ketum selain tempat rebusan daun ketum.
Dengan keadaan gedung sekecil ini, mereka mampu menghasilkan 2,000 bungkusan ketum dan dipercayai mereka melakukan proses perebusan di waktu pagi. Dan jika dapat lihat dalam keadaan ini, terdapat kamera litar tertutup bagi mengawasi keadaan di sini. 4 kamera rakaman litar tertutup CCTV dipasang rapi dan satu daripadanya terletak di dalam stor memproses ketum, manakala 3 lagi di bahagian ruang makan. Pemeriksaan di bahagian belakang stor menemui timbunan daun ketum segar yang belum diproses, dipercayai baru dikutip oleh pemilik. Lelaki berusia 44 tahun ini disyaki baru selesai membungkus daun ketum untuk dijual di kedai makannya. 2,000 lebih rasanya kot, 2,000 bungkus lebih rasanya. Itu 2 hari habis lah? 2-3 hari macam tu lah. Cik tahu tak kata air ketum ni walaupun tidak dicampur adalah menjadi satu kesalahan di bawah akta racun? Ya, saya tahu. Tahu memang sebelum ni pernah tangkap? Banyak kali dah kena. Banyak kali dah tangkap? Tak tahulah bahawa air ketum ni adalah kesalahan di bawah akta racun? Tahu. Berapa kali kena tangkap? Banyak belas kali lah. Ini kali keberapa? Berbelas-belas juga. Berbelas. Kenapa tak berhenti lagi? Kalau ikutkan nak berhenti dah. Tapi kalau kerajaan dah buat atas dadah nanti mungkin saya akan berhenti lah. Oh, tahulah kata ada usaha nak jadikan atas dadah. Dah. ADK pun pernah pergi dengar ceramah ADK apa semua. Polis turut menahan kesemua pelanggan di kedai ini atas kesalahan berkumpul di kedai makan dalam jumlah padat selain tidak mengamal penjarakan fizikal ketika wabak COVID-19. Mereka dikompon RM1,000 kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang dilaksanakan sejak 10 Jun lalu. Dan bagi PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, sebagaimana yang diketahui, kerajaan telah mengumumkan 2 hari lepas yang berkaitan dengan peningkatan kes COVID-19 ini. So, dalam tempoh 2 hari ini, IPD Kota Star yang telah membuat penguasaan dan di dalam penguasaan 2 hari ini kita telah berjaya menangkap 13 orang dan juga telah mengkompaun sebanyak 90 orang yang didapati melakukan pelbagai kesalahan yang tidak mengikut SOP yang rata-ratanya melibatkan berkaitan dengan catatan suhu, catatan kehadiran ke premis berkaitan dan juga tidak ada amalan penjarakan sosial. Polis merampas kesemua bungkusan air ketum dan kes disiasat untuk Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Haziq Hamid, 999. Taktik licik sindiket penyeludupan membawa masuk bahan terlarang, daun ketum, menggunakan bas persiaran kerana dipatahkan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia XM Kelantan. Bas berjaya ditahan jam 2.30 petang di Kampung Gaung, Pasir Mas, 29 Julai lalu. Kes ni dia melibatkan sindiket, bukan kata seorangan apa semua. Sindiket ni memang terbesar lah sekarang ni. Pasal ketum ni nilaian dia mungkin tinggi lah di negeri Kelantan. Bas ini bertolak dari Kedah dan dalam perjalanan ke Rantau Panjang dipercayai untuk menghantar bekalan daun ketum. Turut ditahan 2 lelaki yang merupakan pemandu dan pembantu pemandu bas berusia 30 hingga 40 tahun. MO sebenarnya kita syaki memang daripada disikan dia naik ke atas, mungkin membawa penumpang yang disewa, lepas tu dia turun membawa barang dalam masa yang sama lah, macam menyelam minum air. So untuk mendapatkan keuntungan yang besar daripada penumpang, kalau biasanya penumpang ni satu trip dia 2,000, so untuk upah ni adalah 5,000 RM Malaysia. Upah bawa ketum saja lumayan daripada bawa penumpang yang bertiket. Hasil pemeriksaan mendapati 100 bungkusan plastik hitam mengandungi daun ketum disimpan di tempat simpanan barang bahagian atas selain di kerusi penumpang. Daun ketum ini dipercayai untuk dibawa masuk ke negara jiran kerana permintaan yang tinggi.
Jumlah keseluruhan tangkapan dan rampasan hari ini adalah sebanyak 1,000 kilogram berjumlah 1 tam. Anggaran dia punya nilai itu RM10,000 Malaysia. Kes disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Pegang kunci. Padah berlumba di Lebuh Raya. 200 penunggang motosikal diperangkap. Polis daripada Jabatan Siasatan Penguasaan Trafik Bukit Aman menerusi operasi khas Samsing Jalanan malam hujung minggu lalu. Wartawan Muhammad Ros Abdullah turut menyertai operasi ini. Saksikan laporannya. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.30 pagi dan di Lebuh Raya Damansara Puchong ini menjadi medan lita lumba haram bagi penunggang motosikal yang selalunya mengadakan perlumbaan ini pada malam hujung minggu. Dan dalam operasi kali ini pihak polis telah menyekat jalan di kedua-dua arah Lebuh Raya bagi menangkap penunggang motosikal yang bukan saja datang untuk berlumba, malah membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Op khas Samsing Jalanan Zon Tengah A dijalankan oleh Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman awal pagi Ahad lalu. Kita dalam melakukan serbuan segelintir penunggang motosikal ini cuba melarikan diri melalui jalur tikus. Operasi bermula jam 9.30 malam ini disertai 16 pegawai dan 76 anggota JSPT, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Selangor dan Konsesi Litra. Modus operandi operasi ialah dengan melakukan penutupan lebuh raya sepanjang 500 meter di kedua-dua arah. Ternyata taktik ini berjaya mengesan penunggang motosikal yang melakukan aktiviti haram dan berbahaya bukan sahaja kepada pelakunya, malah kepada pengguna lebuh raya yang lain. Sebanyak 216 penunggang telah diperiksa sepanjang operasi ini. Kita mendapat maklumat, ada juga kita mendapat komplain daripada masyarakat tentang aktiviti Samsing jalanan ni. Dan kita boleh lihatlah dengan jumlah tangkapan yang ada, kita akan pantau dia semasa ke semasa untuk kalau boleh mencegah terus aktiviti rempit di kawasan ni lah. Antara yang ditahan ialah 4 penunggang motosikal wanita. Seorang daripadanya berusia 20 tahun memberikan pelbagai alasan apabila disoal pihak berkuasa bagi mengelakkan daripada dikenakan tindakan. Saya ada kembar 2 orang. Okey, ada kembar 2 orang. Jadi pinjam motor dia. Tadi saya bawa kereta, dia kata nak keluar naik kereta. Tukarlah motor ni, dia cakap, saya pun nak bawa balik motor ni. Lepas tu ada roadblock sini. Sebab apa? Pelik ni. Tak ada Sebab bila diperiksa, dia kenderaan lain, bukan kenderaan motor. Benda ni kena disiasat dulu. Terdapat satu kes yang mana motosikal dibawa oleh seorang wanita telah menggunakan nombor pelik palsu, iaitu di bawah Seksyen 108 APJ. Turut ditahan seorang remaja lelaki berusia 13 tahun. Menurut penunggang motosikal paling muda ini, dia hanya pembonceng yang datang menyaksikan perlumbaan. Berapa umur? 13. Sekolah lagi? Sekolah. Macam mana boleh kena ni? Kawan. Berlumba ke apa? Tak. Tengok je. Tengok? Duduk kat mana tadi? Kat tol. Keluar macam mana boleh keluar? Mak kasi keluar. Mak kasi keluar. Cakap apa kat mak? Cakap kat mak nak keluar. Nak jalan-jalan. Memang tiap minggu ada lumba ke macam mana?
apa dia? Ada. Ada lumba. Saja nak tengok lah. Pihak ibu bapa memegang peranan untuk memastikan dia punya keluarga beliau, anak-anak beliau dipantau dan ialah mengambil beratlah berkenaan dengan penggunaan aktiviti menunggang motosikal ni tanpa lesen. Hasil ujian saringan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Selangor, 5 penunggang motosikal disahkan positif dadah. Kesemuanya ditahan untuk siasatan lanjut. Sebanyak 344 saman dikeluarkan, membabitkan pelbagai jenis kesalahan. Operasi tamat jam 6 pagi. Muhammad Rus Abdullah, 999. Kelewatan menghantar pesanan makanan akibat kekeliruan alamat mencetuskan kemarahan pelanggan sehingga sanggup mengeluarkan kata-kata kesat. Rakaman video kamera litar tertutup CCTV memaparkan tindakan seorang lelaki memukul dan menendang seorang penghantar makanan di hadapan sebuah rumah di sekitar Bukit Metajam, Pulau Pinang. Video berdurasi 77 saat itu menjadi tular di laman media sosial dengan lebih 20,000 tontonan dan mendapat kecaman netizen khususnya di kalangan penghantar makanan. Kekerasan bukanlah jalan penyelesaian yang bijak dalam sebuah perselisihan faham. Rentetan daripada kejadian itu, suspek juga difahamkan membuang telefon bimbit bangsa sebelum menjatuhkan motosikalnya sehingga mencetuskan pergaduhan. Namun, berjaya dileraikan pemilik rumah berkenaan. Encik Khairul juga seorang penghantar makanan secara kejayanya. Jadi apa perasaan dan juga emosi melihat video viral seperti ini? Kita sebagai manusia pun boleh cakap secara baik untuk selesaikan sesuatu masalah yang mungkin dia hantar salah alamat ataupun makan masa untuk sampaikan ke rumah dia. Memang kita ada, kalau kita sebagai customer pun kita mesti ada rasa marah. Sebagai rasa lapar tu mungkin kita ada rasa marah yang membuat-buat. Tapi kita sebagai manusia kita tak boleh nak berperasaan seperti kasar lah dekat rider GrabFood ataupun Foodpanda. Saya harap si pelaku tu akan mengambil orang akan ambil tindakan terhadap dia jugalah dan akan dibawa ke pengadilan jugalah sebab sepatutnya tak wajar benda tu akan berlaku sebab walaupun Foodpanda tu mencari rezeki, walaupun dia lambat sampai pun mungkin ada sebabkan hujan ke, sebabkan tempat makanan tu pun kelewatan makanan ke macam tu lah. Kita just walaupun kita guna Grab ke atau Foodpanda sekalipun, kita kena macam bila dah order tu kena sabarlah. Within kadang-kadang ada juga certain restoran tu delay kadang-kadang sebabkan masalah tak siap makanan lagi, kena masak ke, kita kena bersabar, relax dan insya-Allah benda tu akan sampai juga nanti dekat depan rumah. Mangsa yang ketakutan itu terus ke Balai Polis untuk membuat laporan mengenai insiden berkenaan. Viral 999 mendapatkan ulasan dan pandangan lanjut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Syafiee Abdul Samad. Sebilangan masyarakat menganggap kes ini adalah resis
Tapi apabila siasatan kita jalankan bahawa tidak ada unsur-unsur resis, yang mana suspek memang ada mendapat rawatan sakit jiwa di Hospital Bukit Mentajam. So nasihat saya kepada masyarakat, sekiranya apa-apa kes yang berlaku, kita jangan cepat untuk membuat keputusan atau membuat andaian sesuatu kes itu resis. Hendaklah tunggu keputusan daripada siasatan daripada pihak polis yang akan menentukan sama ada unsur resis ataupun suspek sendiri memang mengalami masalah. Polis mengenal pasti identiti lelaki terbabit dan kini ditahan reman selama 4 hari untuk membantu siasatan. Dan kes kini disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan dan juga Seksyen 506 Kanun yang sama atas ugutan jenayah. Masih lagi isu video tular. Paling mendapat perhatian minggu ini ialah paparan video tular mengenai kewujudan beberapa premis judi serta gerai peniaga warga asing yang menjual rokok seludup di sekitar Jalan Besar, Bandar Baru, Sungai Buloh, Selangor. Pukul 9 dah pasang kemah, dah pasang meja. Dah pukul 7, 8 pagi, 9 pagi dah penuh. Ni penuh orang menjaga. Ni saya nak tunjuk kedai mesin kuda. Seorang pengusaha burger di kawasan berkenaan sebelumnya telah membuat siaran langsung melalui media sosial mengenai situasi ini sehingga mendapat perhatian Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Terbaru dilaporkan tiada lagi kelibat warga asing yang berniaga di tepi jalan, malah struktur kedai milik mereka sudah dirobohkan. Mungkin ada kaitannya dengan pemantauan pihak berkuasa ekoran video tular berkenaan. Apapun, netizen mengharapkan pemantauan berterusan dilakukan agar kewujudan premis judi dan gerai peniaga warga asing dapat dibantras. Akan ambil tempat dari segi diorang pijak ni ataupun angkat ni, diorang akan tersembai lah kiri dan kanan. Jadi orang daripada sana akan mudah masuk ke sini ataupun letak kayu. Okay. Go to Safety Point, GTSP. Antara inisiatif yang diperkenalkan untuk membantu mangsa jenayah mendapatkan bantuan awal. Latihan simulasi kejadian sebenar diberikan kepada kaki tangan premis yang menjadi ejen GTSP. Kursus dan latihan yang diberikan oleh Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka turut disertai wartawan Nur Izzati Lokman. Dalam mana-mana negara, kita tak dapat elak daripada berlakunya jenayah di mana-mana sekalipun. Pihak polis pada tahun 2013 telah melancarkan satu kemudahan Go to Safety Point. Apa dia Go to Safety Point? Ianya merupakan satu wadah atau satu platform apabila orang ramai menjadi mangsa jenayah. Mereka boleh berhenti di mana-mana ejen Go to Safety Point seperti stesen minyak. Pengusaha stesen minyak mereka telah menjadi ejen kepada Go to Safety Point. Dalam konteks ini tindakan ciabu amat betul. Dan ada petugas-petugas yang di dalam premi itu telah diberi latihan yang khusus tentang cara-cara mereka hendak memberi bantuan awal kepada mangsa jenayah. Daripada dua staf ini lari ke kaunter ambil apa? Buku catatan. Tujuan dia apa? Catat. Sementara dia masih lagi dalam keadaan sedar, dia refresh apa yang dia berlaku. Mereka akan menyediakan satu kaunter distress. Jadi mangsa jenayah mereka akan ditenteramkan oleh petugas. Setelah mendapat maklumat lanjut daripada mangsa jenayah, maka petugas premis mereka akan menghubungi pihak polis. Kenderaan polis yang membuat rondaan akan sampai ke tempat kejadian dan mereka akan bertindak segera sekiranya penjenayah masih lagi berkeliaran di sekitar premis.
Dan sekiranya penjenayah telah melarikan diri, anggota MPV atau URB akan membuat hebahan dengan serta-merta melalui District Control Center. Dan semua elemen yang bertugas di bawah, sama ada elemen pencegahan jenayah dan unit pencegahan jenayah daripada balai ataupun daripada Jabatan Siasatan Jenayah, mereka akan bergerak segera untuk mencari penjenayah berkenaan. Menerusi program Go to Safety Point, kaki tangan akan diberikan penerangan dan juga kursus dalam mengendalikan situasi cemas berkaitan jenayah. Dengan adanya simulasi ini, kita lebih faham apa situasi, apa yang berlaku, apa tindakan kita yang lebih logik dan lebih selamat. So sangat membantu untuk staf kami di stesen minyak ni. Mungkin boleh kita improvekan lagi mana area yang kita boleh improve. Indeks jenayah di negeri Melaka, kita melihat ada penurunannya. Di mana berbanding tahun 2018, Melaka 2018 indeks jenayahnya adalah sebanyak 2,801 kes, manakala pada 2019 2,560 kes. Di sini kita melihat ada penurunan sebanyak 8.6% bersama dengan 241 kes. Menjelang tahun 2020, beberapa inisiatif telah pihak polis Melaka kita perkenalkan untuk memastikan kadar jenayah akan lebih dapat diturunkan. Di antara pendekatan-pendekatan yang pihak polis Melaka telah adakan adalah konsep pelibatan polis-polis wanita dinamakan Amanita. Squad! Squad! Siap! Keluar! Balik! Kami akan menghubungi atau approach kepada wanita-wanita di luar sana untuk mendapatkan maklumat yang tidak dilaporkan kepada pihak polis. Sebagai contoh, di kawasan perumahan kita dapati ada suri rumah wanita yang berada di rumah yang boleh menjadi dan menyumbang kepada keselamatan negara dengan menyalurkan maklumat kepada pihak PDRM menerusi kaedah berjumpa dengan pihak Amanita yang menjalankan rondaan di kawasan mereka. Tengah dan begitu juga. Selain itu, kami juga mengadakan rondaan-rondaan di kawasan dan premis-premis perniagaan. Di negeri Melaka ni kita mengajar tentang teknik-teknik melepaskan diri kepada wanita, teknik-teknik untuk mengendalikan sekiranya berada dalam situasi kecemasan. Kalau apa-apa ada maklumat, terus kontak kita je. Teknik-teknik untuk melaporkan kepada pihak PDRM, dan kita menggalakkan semua ahli wanita di negeri Melaka khasnya untuk mendaftarkan diri sebagai ahli Amanita. Wanita-wanita banyak di kawasan pasar. Pendekatan konsep sembang santai, saya sebagai Ketua Polis Melaka ketikanya ada turun ke lapangan. Begitu juga dengan ketua-ketua jabatan dan ketua polis daerah, kita akan tampal di lokasi-lokasi yang strategik, di mana di sini kita melihat ada hotline Polis Melaka. Kita terima apa saja aduan dan kita akan bagi nasihat sekiranya aduan itu perlu dibuat laporan secara rasmi, dan kita akan siasat seperti mana kes-kes yang biasa. Dan sekiranya maklumat itu berbentuk video ataupun lokasi ataupun melibatkan GPS, gunakanlah konsep VSP. Di sana lebih jelas, lebih detail. Volunteer smartphone patrol atau dikenali sebagai VSP merupakan inisiatif Polis Diraja Malaysia PDRM dalam mewujudkan kolaborasi antara masyarakat tempatan sebagai mata dan telinga pihak polis. Cara-cara masyarakat menghantar aduan melalui sistem VSP ini, pertama, pilih negeri. Kedua, masukkan aduan ataupun maklumat. Terus dia kesan lokasi dan koordinat. Keempat, itu tekan butang untuk mengupload gambar dan video. Pihak polis iaitu elemen-elemen daripada MPV, URB terus ke tempat kejadian melalui koordinat ataupun latitude yang telah diterima oleh pihak pengadu.
refreshing antara inisiatif IPK Melaka untuk mengurangkan kadar jenayah di negeri ini, dan kebiasaannya rondaan akan dilakukan di setiap taman-taman perumahan yang berada di negeri Melaka, sekurang-kurangnya 1 jam rondaan oleh pihak MBV dan juga URD. Di sisi Alor Gajah Melaka 503 dan Melaka 511. Kita pusing dalam kawasan taman ni lah. Sambil buka lampu beacon light tu kita buka supaya menampakkan, menunjukkan kita punya kehadiran lah, kita peronda. Dan dia merasa selamat lah. Peronda ni memang kerap kita nampak dah. Kita ada kes jiran lah, ada gangguan lah. Bila kita call maknanya datang. Maksudnya memang kita nampak sih, cepat lah. Itu satu yang bagus lah. Kalau tentang jenayah pula, bila kita ronda macam ni, nampak flashing, kita buat pasang lampu, jadi penyelayah pun takutlah nak melakukan suatu jenayah. Polis dengan masyarakat berpisah tiada, jadi perhubungan dengan masyarakat itu amat penting. Sebarang permasalahan, sebarang aduan, janganlah segan, janganlah malu. Bersama kita, sebab pihak polis ini sentiasa terbuka untuk membantu masyarakat. Marilah kita bersama-sama menjaga keselamatan harta benda kita sendiri dan juga orang ramai demi kebaikan dan kepentingan negara. Nur Izzati Lokman, 999 TV3. Bukan sahaja anak perempuan berusia 13 tahun dijadikan pemuas nafsu dan dilacurkan, malah dia turut melacurkan isterinya sendiri. Pihak polis berjaya menahan lelaki berkenaan yang kini telah pun didakwa di mahkamah. Segalanya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Seorang lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Session Kelang, Selangor 6 Ogos lalu atas 2 pertuduhan mengeksploitasi seks terhadap isteri dan anak kandungnya yang berusia 13 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 13B Akta Anti Pemperdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran (ATIPSOM) 2007. Polis Johor menupaskan satu sindiket pengedaran dadah dikenali sebagai Kumpulan Bobby yang didalangi rakyat tempatan dan warga asing dalam serbuan di Seri Alam, Johor. Jumlah keseluruhan rampasan melebihi RM700,000. Kesemua suspek disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 16 warga asing ditahan dalam satu operasi sindiket pemalsuan dokumen oleh Jabatan Imigresen di 2 premis perniagaan di Jalan Lebuh Pudu, Kuala Lumpur. Aktiviti ini menyasarkan pendaratan etnik Rohingya di pantai Kuala Muda, Kedah yang baru tiba di negara ini secara haram. Sindiket ini dipercayai beroperasi selama 2 tahun dan memperolehi kira-kira 30 hingga 50 pelanggan setiap hari. Kawalan dan rondaan di sempadan negara menerusi Op Benteng membawa kepada penemuan lorong tikus sekaligus membongkar modus operandi pihak tidak bertanggungjawab. Saksikan laporan khas pembongkaran lorong tikus bersama wartawan Haziq Hamid. Pelaksanaan Op Benteng bermula 1 Mei lalu berjaya membawa kepada pembongkaran laluan lorong tikus. Laluan lorong tikus di sempadan negara terus dikawal pasukan gerakan ARM PGA. Seperti mana tajamnya kawat berduri ini, lagi tajam pengawasan pihak PGA sepanjang 24 jam bagi menjaga sempadan di tanah air negara kita ini. 17 Januari 2020, pihak PGA berjaya mengesan sebuah lubang yang dibolosi oleh warga asing dipercayai cuba menyeruduk masuk parti ke dalam negara kita. Okey, diorang akan ambil tempat dari segi diorang pijak ni ataupun angkat ni, diorang akan tersembai lah kiri dan kanan. Jadi orang daripada sana akan mudah masuk ke sini ataupun letak kayu. Ya, contoh saya masuk Okey, dah masuk ni. Ni dawai ni. Dawai ni diselak. Okey, dawai ni diselak
laluan untuk keluar masuk. Dah dibelak, masuk ke sebelah. Masuk laluan ke Thailand ini dah buka. Apa dah? Laluan dia. Benda ni dia tak nak usik. Takut kita orang tahu, dia orang tak nak usik. Jadi cara dia macam ni je. Dia tak nak potong, tak nak apa-apa. Pemantauan dilakukan di kawasan sempadan sektor berpagar sepanjang 117 km ini bagi mengelak aktiviti penyelundupan migran dan barangan terlarang. Pelbagai cara dilakukan penyeludup bagi melepasi pagar berduri ini, namun kegiatan mereka dapat dihidu pihak berkuasa. Ekoran rondaan dilaksanakan setiap hari. Memodifikasikan motosikal dengan menutup di bahagian exhaust. Itu modus operandi si penyeludup ketika penyelundupan dijalankan. Namun, pihak PGA sentiasa berwaspada dan taat setia mengawal di sekitar sempadan dan inilah hasilnya motosikal si penyeludup. Kaedah ini dipercayai dapat mengurangkan bunyi jentera motosikal bagi mengaburi pihak PGA ketika membuat rondaan. Menurut Pegawai Pemerintah Batalion 3 PGA, Superintendent Rosman Kasman, kaedah berkomunikasi dua hala dengan menggunakan rangkaian telekomunikasi merupakan antara modus operandi menyeludup barangan haram ini. Dia ada dua cara. Pertama, dia angkat daripada bawah ni, dia longgokkan di sepadan dan dia akan punggah dengan memikul di mana pihak menunggu di seberang dah ada menunggu dah. Dah ada dah. Kedua, dia akan letak dalam satu guni ni dari motor ni, dia akan nekat dengan motor-motor sekali terus masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Itu memang dia punya perancangan dah teliti ya, antara dua pihak. Pihak mengantar dan pihak menerima. Mari, jap. Selamat malam semua. Laluan. Nang, diri. Okey. Untuk malam ni, penugasan pastikan keselamatan senjata api. Tugas body system jangan berpecah. Body system jangan berpecah. Pastikan keselamatan senjata api. Mari bersiap. Selamat menjalankan tugas. Keluar baris. .999 menyertai anggota Batalion 3 Pasukan Gerakan AM membuat pemantauan pada waktu malam. Kawasan ladang getah dipercayai merupakan antara lubuk panas bagi aktiviti penyeludupan. Berbekalkan senjata api, anggota PGA melakukan rondaan sepanjang sempadan negara sama ada dengan berjalan kaki atau bermotosikal. Beginilah keadaannya anggota PGA melakukan rondaan di kepekatan malam dan ternyata mereka mempunyai kebolehan untuk pemerhatian dalam keadaan yang gelap dan sebarang aktiviti penyeludupan dapat dikesan hasil daripada ketakasan anggota PGA tersebut. Meskipun op benteng dilaksanakan, ada di kalangan penduduk tempatan yang nekat meneruskan aktiviti penyeludupan barang ke negara jiran. Semasa anggota Batalion 3 PGA Pos Charlie 6 buat rondaan di kawasan KTJ di Ladang Cuping ni, telah terserempak dengan sekumpulan bawa motosikal dengan guni-guni putih yang disyaki ketum. Akhirnya kejar-mengejar berlaku dan berjaya merampas 9 guni yang disyaki ketum bersama 3 buah motosikal. Bagaimanapun, suspek telah meloloskan diri dengan meninggalkan motosikal mereka bersama bungkusan ketum seberat 270 kg. Kenderaan dan barangan ditinggalkan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Padang Besar untuk siasatan lanjut. Sepanjang pelaksanaan op benteng, kawasan Durian Burung Padang Terap Kedah merupakan antara kawasan tanggungjawab KTJ dikoordinasi Markas 6 Brigade Angkatan Tentera Malaysia ATM.
12 Julai lalu, pihak berkuasa berjaya merampas 2,300 kg daun ketum serta 3 kenderaan pacuan 4 roda yang digunakan oleh sindiket penyeludupan secara haram di kawasan terbabit. Perkongsian maklumat antara pelbagai agensi menerusi penguasaan National Task Force berkesan dalam mematahkan kegiatan penyeludupan. Salah satu intipati kepada operasi ini, operasi bersama ini adalah kita telah bersama-sama berkongsi maklumat. Oleh kerana maklumat amat penting dalam operasi ini, kerana dengan perkongsian maklumat-maklumat yang mantap ni, kita dapat menggerakkan anggota pasukan kita secara lebih bersistematik dan fokus terhadap sesuatu perkara. 999 bergerak dari markas Op Bravo ke kawasan Batu Sepadan 34. Dipercayai merupakan satu daripada kawasan di mana terdapatnya lorong tikus. Perjalanan sejauh hampir 2 km ini mengambil masa yang agak lama kerana faktor keadaan laluan di dalam hutan. Merentas di alam flora ini ternyata mengambil masa kira-kira 30 minit untuk sampai ke sini, namun ia tidak menghalang anggota subunit beroperasi KTJ 6 Brigit untuk menjaga sempadan bagi menghalang si penyeludup. Dan ternyata ini merupakan antara laluan lorong tikus yang digunakan oleh mereka, namun kini terbatas kerana anggota Angkatan Tentera Malaysia telah mengorek laluan lorong tikus ini bagi menghalang kegiatan haram ini. Menggunakan kaedah sistematik yang dipraktikkan ketika Perang Handak, ternyata berkesan memperlahankan pergerakan sindiket penyeludupan keluar dan masuk negara. Selain daripada halangan sedia ada yang sebelum ini kita bina, bagi melambatkan lagi modus operandi yang digunakan oleh pihak penyeludup, Parlimen 6 Brigade telah menyatakan untuk pelaksanaan pembinaan halangan yang kita dapat lihat setakat ini, dan alhamdulillah halangan ini berjaya walaupun tidak 100% tetapi melambatkan lagi dan mengekang walaupun secara tidak 100% atau gerak pihak penyeludup untuk membawa barang sudut ke dalam. Sesungguhnya halangan ini walaupun kita tengok ada lorong-lorong dana yang baru dicipta, tapi sedikit sebanyak membantu atau gerak kami di sini. Mengawal sempadan negara daripada aktiviti penyeludupan ternyata bukan suatu perkara yang mudah. Ditambah pula dengan adanya pemberi-pemberi maklumat bergelar tonto yang sentiasa mengawasi pergerakan pihak berkuasa. Tonto berselindung di sebalik pekerjaan sebagai penoreh getah yang memulakan tugasnya di awal pagi, sedangkan mereka inilah yang bertindak sebagai mata dan telinga kepada sindiket penyeludupan. Saya beri amaran kepada semua yang terlibat, termasuk pemberi-pemberi maklumat yang mengkhianati negara kita yang tercinta ni, supaya berhati-hati. Kami akan bertindak tidak lama lagi untuk mengesan mereka dan menentukan mereka dikenakan hukuman yang setimpal atas perbuatan-perbuatan mengkhianat negara kita. Operasi ini membawa penemuan 20 lorong tikus serta berjaya mematahkan 14 siri penyeludupan daun ketum bernilai 1.44 juta ringgit. Haziq Hamid, 999. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan atau pelaporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Biasakan pembudayaan norma baharu bersama hentikan wabak COVID-19. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa pada.